Okey, baik. Okey. Untuk hari ini saya nak sambung sambung ajar untuk bab yang seterusnya lah. Okey, sebelum kita tengok kepada soalan-soalan SPM. Okey, so bab yang kita dah belajar di tingkatan 5 adalah bab 1, bab 2, bab 3 dan sampai bab 3 lah. Okey, jadi pada hari ini saya nak sambung kepada bab 4, iaitu berkaitan dengan kadar tindak balas. Okey, dalam kadar tindak balas ini kita akan belajar tentang kadar tindak balas, apakah itu kadar tindak balas. Lepas itu faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas tersebut, sama ada cepat ataupun lambat, dan akhir sekali aplikasi ataupun kegunaan kadar tindak balas dalam kehidupan seharian kita. Okey. So dalam bab ini juga dia akan ada pengiraan. Dia akan melibatkan graf di mana kita perlu mengira kadar tindak balas tersebut. Okey, so mari kita lihat bab 4 Okey. Okey, boleh dengar tak apa yang saya cakap, boleh Boleh. Okey, cantik. Okey. Kadar tindak balas, kita lihat dulu dia punya pengenalan. Apakah itu kadar tindak balas? Okey. Tindak balas cepat dan tindak balas perlahan dalam kehidupan harian. Okey. Tindak balas kimia merupakan satu proses pertukaran bahan tindak balas untuk menghasilkan hasil tindak balas. Ini maksud tindak balas. Okey, iaitu bahan tindak balas bertukar menjadi hasil tindak balas. Okey, dekat sini awak dapat lihat dia punya ringkasan. Tindak balas adalah di mana bahan tindak balas dia akan berubah menjadi hasil tindak balas. Okey, dekat sini saya lebih suka untuk menyebut bahan tindak balas ni saya sebut dia sebagai huruf A. Okey, manakala apabila dia berlaku tindak balas, dia akan bertukar daripada A menjadi B. B ni adalah hasil dia. Hasil tindak balas tersebut. Okey, jadi awak kena tahu bahawa A dengan B tak sama. Huruf A tak sama dengan huruf B. Okey, jadi A ini adalah bahan dia. Bahan asas lah. Apabila dia bertindak balas, dia akan menjadi hasil yang lain. Dia akan menjadi hasil yang lain yang tak sama dengan A tadi. Okey, so kita lihat contoh dekat bawah ni. Dia dah bagi contoh. Dia bagi contoh dekat sini. Yang warna hijau ni. Contoh tindak balas kimia yang kita boleh tengok dekat sini adalah plumbum 2 nitrat dicampurkan dengan kalium iodida. Hasilnya dia akan jadi benda lain. Dia akan jadi plumbum 2 iodida tambah dengan kalium nitrat. Okey, yang ni B. B tak sama dengan A. Yang A tadi bahan dia lain, tak sama. Yang ni A. Okey, A tadi bahan dia plumbum 2 nitrat. Bila dia dah jadi hasilan, dia tukar jadi plumbum 2 iodida. Tak sama. Okey, yang sini pula kalium iodida. Bila dia dah berubah tadi, hasilnya dia lain. Dia jadi kalium nitrat. Jadi lain. Jadi perlu diingat bahawa bahan tindak balas ni, yang A ni, dia akan berubah menjadi benda lain yang kita panggil hasil tindak balas. Okey. So kita tengok yang lain. Kita tengok next. Okey. Alright. Okey, jadi dalam tindak balas dia ada graf yang akan menerangkan tindak balas tersebut. Macam saya cakap tadi, dia akan ada unsur-unsur kiraan, ada unsur-unsur matematik. Sebab dia ada graf dalam tindak balas kimia. Okey, dekat sini awak tengok ada dua graf. Kita tengok yang pertama dulu, yang ni dulu. Graf ini menerangkan tentang apa? Tentang kuantiti bahan tindak balas yang semakin berkurang apabila masa berlalu.
kuantiti bahan tidak malas yang berkurang dengan masa. Okey, semakin lama masa berlalu, kuantiti tersebut semakin berkurang. Yang ini, graf ini dia menerangkan bahan tidak balas, iaitu yang A tadi tu. Yang A tadi. Jadi graf ni untuk A. So saya tulis kat sini A. Okey, jadi bahan tadi apabila dia berlaku suatu tindak balas, dia akan berubah daripada sini ke sini. Dia akan berubah daripada sini ke sini. Okey, bahan tindak balas akan berubah bentuk, maka bahan tadi akan habis. Sebab dia dah bertukar menjadi benda lain. Benda lain ni kita panggil hasil dia. Hasil selepas tindak balas. Jadi graf dia ditunjukkan di bawah ini, graf dia. Okey. Hasil bahan A ni akan habis. Jadi graf dia akan turun macam ni. Kenapa graf ni turun macam ni? Okey, dekat graf biasanya dia ada nilai skala. Okey, saya terangkan kenapa graf dia turun macam ni. Saya terangkan Okey, dekat skala kat sini macam graf biasa ada kosong. Okey, depan sekali kosong. Okey, lepas tu dia ada nilai 1. Lepas tu dia ada nilai 2 macam biasalah. Okey, saya buat sampai 3 je. Okey, sampai 3 saja. Okey. Di sini pun sama juga. Ada 1, 2 dan 3. Okey, ni contoh 3. Jadi dekat graf tu ada skala dia. Jadi saya nak terangkan kenapa graf dia turun macam ni. Kenapa graf tersebut turun macam ni. Okey, katakanlah masa yang diambil ni dalam masa minit kan. Katakanlah dalam masa minit. Jadi kita ada 3 minit tindak balas yang berlaku. Katakanlah masa ini diambil dalam masa tempoh minit. Jadi dalam masa tempoh seminit, okey, ini 1 minit. Berapakah kuantiti bahan yang tinggal? Dalam masa tempoh 2 minit, berapakah bahan tersebut? Dalam masa tempoh 3 minit, berapakah bahan kuantiti A yang masih berbaki? Macam tu. Okey, yang ini kuantiti bahan tindak balas yang A. Kuantiti ni biasanya dalam unit gram, contoh G. Okey, jadi contoh apabila pada minit kosong, maksudnya sebelum berlaku apa-apa tindak balas, kuantiti bahan A tersebut sebanyak 3. Sebanyak 3. Okey, selepas 1 minit. Selepas 1 minit awak tengok berapakah kuantiti. Kita tengok kat sini. Sini. So kuantiti dia adalah 2. Jadi daripada 3 menjadi 2. Jadi bahan tersebut semakin berkurang. Okey, itu pada minit yang pertama. Pada minit yang kedua, berapakah kuantiti bahan yang tinggal? Pada minit yang kedua, kita tengok kat sini, okey. Pergi dekat sini lengkung ni, kita tengok dia punya kuantiti, berapa kuantiti dia? 1. Pada minit kedua, bahan A tersebut, bahan tindak balas tersebut telah tinggal 1. Semakin berkurang. Macam tu lah nak baca graf kan. Macam awak baca matematik lah macam tu. Okey, pada minit ketiga apa jadi kat bahan A tersebut? Minit ketiga awak tengok kat sini. So bahan tersebut telah menjadi kosong. Jadi bahan tersebut telah habis bertindak balas. Sebab itu graf dia macam ni. Okey, biasanya bila awak plot dia punya point, awak akan plot macam ni. Plot point macam ni, plot. Ini point-point di mana berlaku tindak balas. Plot point. Okey, kita ada 4 point kat sini. Lepas tu gariskan. Kan? Saya gariskan biar tebal sikit bagi nampak. Bila dah ada point ni, kita kena garis. Bila kita garis macam ni, maka kita akan dapat graf yang melengkung macam ni. Macam itulah. Okey, jadi graf yang ini menunjukkan bahan tindak balas ataupun A tadi akan habis selepas tindak balas berlaku. Daripada banyak dia berkurang sampailah dia habis. Itu maksud dia. Okey, yang ini pula adalah graf untuk kuantiti hasil tindak balas yang semakin bertambah dengan masa. Okey, apabila A dah habis, maka B akan semakin bertambah-tambah. Sebab itu graf dia macam ni. Daripada kosong tak ada apa. So graf tadi akan naik semakin meningkat kuantitinya.
Macam tu. Okey, yang graf ini menerangkan tentang B, iaitu hasil tindak balas tersebut. Okey. Baik. Okey, habis. Kita lihat seterusnya. Okey, yang di bawah ni. Okey. Tindak balas ada dua jenis. Okey, sama ada dia cepat. Saya tandakan dengan warna merah supaya lebih nampak. Tindak balas ada dua jenis, sama ada dia tindak balas yang cepat ataupun tindak balas yang perlahan. Okey. Jadi, kalau awak lihat kat sini, ini tindak balas apa tadi? Tindak balas yang menerangkan kuantiti bahan tindak balas yang semakin berkurang, kan? Okey, iaitu graf untuk A. Graf A kan tadi, bahan tindak balas yang semakin berkurang. Tapi ada dua jenis kat sini. Ada yang cepat ni dan juga ada yang tindak balas dia perlahan. Kalau untuk tindak balas yang cepat, berlaku kuantiti bahan yang tindak balasnya berkurang dengan cepat. Jadi grafnya ditunjukkan oleh graf yang berwarna biru ini. Okey, graf berwarna biru ni tindak balas dia ataupun bahan dia berkurang dengan lebih cepat berbanding dengan tindak balas yang perlahan. Yang ini, kuantiti bahan tindak balas akan berkurang dengan sedikit perlahan berbanding dengan yang berwarna biru tersebut. Okey. Biasanya kalau graf yang lebih condong ataupun cerun, okey, menunjukkan kadar tindak balas yang lebih cepat. Okey, kalau awak tengok dekat sini antara graf berwarna biru dengan graf berwarna merah ni, graf berwarna biru ni lebih cerun. Dia lebih tajam. Maka graf tersebut menunjukkan kadar tindak balas yang lebih cepat. Okey. Yang ini pula adalah kadar tindak balas untuk kuantiti hasil tindak balas, iaitu untuk huruf B. Ada dua jenis, sama ada dia cepat ataupun lambat. Okey, kalau cepat maksudnya kuantiti hasil tindak balas yang dihasilkan bertambah dengan cepat. Ni dia punya point dia, cepat. Yang perlahan ni, kuantiti hasil tindak balas dia bertambah dengan perlahan. Okey, macam saya cakap tadi. Okey, graf yang lebih cerun. Macam mana awak nak tahu cerun? Ni awak tengok kat sini. Ni lebih cerun, lebih menegak berbanding dengan graf yang ini, agak ke bawah. Okey, kalau ada graf yang lain satu lagi contoh macam ni, yang ni langsung tak cerun. Jadi yang ni menunjukkan graf ini lambat tindak balasnya. Okey. So dekat sini biru dengan merah, yang biru ni lebih cerun, maka tindak balasnya lebih cepat. Tindak balas apa? Tindak balas B lah. Tindak balas hasil tindak balas. Okey, dia lebih cepat berbanding dengan berwarna merah. Okey. Okey, setakat ni faham tak? Boleh faham tak setakat ni? Boleh. Senang. Cantik. Okey. Setakat ni senang. Okey, so kita pergi kepada muka surat yang seterusnya. Bab ni memang sikit je, tak susah pun. Okey, ini dia punya ringkasan. Ringkasan yang saya ajar tadi, di mana ada persamaan di antara tindak balas yang cepat dengan yang lambat. Persamaan dia apa? Persamaan dia daripada segi kuantiti bahan tindak balas akan berkurang. Betul lah. Yang A akan berkurang. Sama ada dia cepat atau lambat, dia sama je, tetap akan berkurang. A tetap akan berkurang. Okey, manakala yang satu lagi, kuantiti hasil tindak balas akan bertambah. Yang B ni, walaupun dia cepat ataupun lambat, B tetap akan tambah. Ini dia punya persamaan dia. Sama ada dia cepat atau lambat, B tetap akan berkurang, A tetap akan berkurang, B tetap akan bertambah. Ini dia punya persamaan. Okey, namun demikian ada perbezaan daripada segi kadar dia, kadar. Sama ada dia cepat ataupun lambat. Okey, jadi perbezaan dia kat sini, kadar tindak balas untuk yang cepat, kadar tindak balas adalah tinggi kerana tindak balas berlaku dengan cepat. Dia tinggi. Okey, manakala kadar tindak balas yang rendah kerana tindak balas berlaku dengan perlahan. Ini perbezaan dia.
Okey, satu lagi, ada lagi perbezaan dia kat bawah ni. Okey, masa tindak balas. Masa tindak balas untuk yang cepat, dia mengambil masa yang singkat. Sebab dia cepat sangat, dia cepat, dia laju. Untuk menjadi lengkap, untuk menjadikan hasil tindak balas tu habis, dia mengambil masa yang singkat. Okey, manakala untuk yang perlahan tadi, dia mengambil masa yang panjang untuk menjadi lengkap, untuk selesaikan tindak balas tersebut. Senang, simple. Okey, itu dia. Jadi, dia ada persamaan dan juga ada perbezaan dia. Okey, senang. Okey, kita lihat di bawah ini. Ini adalah contoh. Contoh tindak balas cepat dan juga tindak balas yang lambat. Okey, tindak balas cepat ditunjukkan oleh nyalaan gas butana. Kan, senang. Memang kita senang. Cukup mudah untuk menyalakan api. Tetapi pengaratan besi dia mengambil masa yang agak lama. Mungkin 3-4 bulan ataupun setahun 2 tahun baru dia boleh berkarat. Macam tu. Okey, ini adalah contoh tindak balas cepat dan juga tindak balas perlahan. Okey. Baik, kita tengok muka surat yang seterusnya. Okey, di sini dia dah masuk unsur-unsur kiraan, unsur-unsur matematik di mana dia ada pengiraan. Okey. Jadi sebelum tu kita lihat kepada dia punya maksud. Apakah maksud kadar tindak balas? Apa maksud dia? Inilah maksud dia. Maksud dia ialah perubahan kuantiti bahan tindak balas iaitu A tadi, dia berubah daripada banyak kepada sikit. Perubahan kuantiti bahan A tadi ataupun hasil tindak balas ataupun bahan B, tak kisah. Salah satu. Tapi ada perubahan. Okey, per unit masa. Maksudnya dia kalau ikut dekat sini formula ni, okey, kalau tengok kat formula ni, kadar tindak balas sama dengan perubahan bahan A ataupun bahan B tadi, tak kisahlah salah satu. Okey, bahagi dengan masa yang berlaku. Okey, masa. Maksudnya perubahan kuantiti dalam unit apa gram tadi kita bahagikan dengan masa tadi. Okey, ini dia punya formula. Jadi kena ingat. Kena ingat formula dia, okey? Okey, so mari kita lihat dia punya. Okey, ini adalah contoh-contoh dekat bawah ni dia bagi contoh-contoh. Antara perubahan kuantiti bahan atau hasil tindak balas yang boleh diperhati ataupun boleh dikira, boleh diukur dengan masa. Antaranya adalah nombor 1 ni apa? Pengurangan jisim, isi padu atau kepekatan bahan tindak balas yang kita boleh kira. Okey, nombor 2 pertambahan jisim. Sama aja tadi pengurangan, yang ni pertambahan. Okey, lepas tu pengurangan atau pertambahan tekanan. Tekanan pun kita boleh kira juga. Dia juga melibatkan tindak balas. Kita boleh kira. Okey, pengurangan suhu, pertambahan suhu, nilai pH, elektrik, apa lagi? Yang ni bawah ni pertambahan isi padu atau tekanan gas pun kita boleh kira. Sebab apa? Dia melibatkan tindak balas. Dan juga pertambahan ketinggian mendakan yang terbentuk. Ini semua kita boleh kira. Sebab apa? Semua ni melibatkan tindak balas. Ada perubahan, ada pengurangan dia. Okey, so mari kita lihat bagaimana kiraan tersebut kita boleh buat. Okey, jom kita tengok. Sekarang ni kita dah tengok dia punya formula. Okey, kita tengok dia punya contoh. Mari kita lihat contoh. Ni contoh dia. Okey. Baik, dekat sini dia bagi contoh. Contoh Okey. Awak tengok dekat sini. Pita magnesium. Pita magnesium ni okey, pada apa yang awak dapat lihat pada saat yang sebelum berlaku tindak balas. Awak tengok pita magnesium besar macam ni. Okey, selepas 10 saat kemudian pita magnesium dilarutkan sedikit. Jadi dia punya saiz dia tu agak berbeza, okey. Dia dah mula mengecil. Daripada besar, dia berubah menjadi lebih kecil. Dan pada saat ke-20, pita magnesium semakin mengecil. Sebab apa? Asid, okey. Yang ini asid hidrolik cair. Okey. Dia melarutkan pita magnesium tersebut. Okey, sampailah pada saat ke-30 langsung tiada pita magnesium yang boleh kita lihat. Maksudnya dia dah larut habis. Pita magnesium ni dah habis. Okey. Jadi dalam tindak balas ini, okey, dalam tindak balas ini pita magnesium ini kita anggap dia sebagai bahan A. Yang kita belajar tadi, A, iaitu bahan tindak balas yang mana dia akan habis pada akhir
tindak balas tersebut. Okey, dekat sini bahan A tadi dah tak ada, dah habis. Dia dah jadi apa kat sini? Dia dah jadi bahan hasil yang kita panggil B. Tu maksud dia. Okey, daripada A dia berubah menjadi B. Macam tu. B semakin bertambah. Macam itulah. Okey, so mari kita lihat bagaimana dia mengira. Kita tengok dia punya soalan. Contoh nombor 1. Okey, 0.3 gram pita magnesium yang ni, okey, akan bertindak balas dengan asid hidroklorik cair yang berlebihan sehingga lengkap dalam masa 30 saat. Nampak dia bertindak balas dengan asid tadi sehingga lengkap sampai habis dalam masa 30 saat tadi. Okey, so soalan dia, hitungkan kadar tindak balas bagi tindak balas tersebut. Okey, jadi macam formula yang kita tengok kat atas tadi. Okey, pengurangan jisim magnesium kita boleh bahagikan dia dengan masa yang diambil. Dekat sini jisim magnesium dia berapa? 0.3 gram. Okey, dekat sini awak tengok kat sini 0.3 tolak 0.0. Kenapa kena tolak? Kan berlaku pengurangan. Bila berlaku pengurangan maksudnya berlaku penolakan. Kita kena tolak lah. Yang awal ni berapa? 0.03 tolak dengan yang akhir ni langsung tak ada. 0.0. Okey, jadi bila kita tolak kita akan dapat 0.3 gram bahagi dengan masa. Masa tak payah tolak lah kat sini. Okey, jadi bila awak bahagi awak akan dapat 0.0 gram per saat. Okey. Kalau awak tengok kat sini, kenapa S ni negatif 1? Sebab apa? Dia dah dinaikkan ke atas. Okey. Negatif 1 tu bermaksud S tu adalah datangnya daripada bawah. Tapi bila kita tulis macam ni jawapan, kita kena naikkan S tadi ke atas, dia akan jadi S negatif 1. Tu maksud dia. Kan? Awak belajar matematik kan? Macam tu. Okey. So setakat ni boleh faham tak? Ada tak yang nak bertanya setakat ni? Ada tak? Tolong respon. Ada tak yang tak faham kat mana? Tak faham dekat mana? Formula ke apa ke? Ada tak? Cikgu, kalau yang S negatif 1 tu kalau terlupa tulis salah jawapan ni? Macam mana? Sekejap. Kalau terlupa tulis. Okey, bagus. Soalan yang cantik. Kalau awak tak tulis, awak tulis 0.01 saja tanpa unit, jawapan dia salah. Okey. Jawapan dia salah. Jadi awak kena tulis dia punya unit. Macam tu. Okey. Boleh tak? boleh. Boleh. Okey, cantik. Okey. So, kalau boleh, kita lihat kepada soalan ataupun contoh yang berikut. Contoh yang berikutnya, dia melibatkan graf. Dia dah masuk graf. Dia susah sikit. Tapi tak susah sangat pun. Okey, dia dah masuk graf. Okey, kalau soalan untuk bab soalan SPM kalau soalan SPM untuk bab yang ni, saya boleh jangka dia akan tanya pasal graf. Dia bagi graf macam ni and then dia suruh awak kira. Ini kita boleh kata contoh soalan untuk SPM. Okey. So, sebelum kita tengok dulu. Nombor 1 ni dia kata kadar tindak balas purata purata. Okey. So, kita tengok soalan dia. Perhatikan rajah 4.5 yang ini. Hitung kadar tindak balas purata dalam minit yang pertama. Awak tengok ni. Soalan A. Jadi, minit yang pertama dekat sini dia bagi masa dalam minit, dalam saat. 60 saat, 120, 180. Jadi, soalan dia kata kadar tindak balas dalam minit yang pertama. Okey. Tadi kalau kita tengok dia punya formula dia apa tadi? Apa bahagian apa Kadar tindak balas apa bahagian apa tadi Cuba siapa-siapa respon. Apa formula dia tadi? Kadar tindak balas sama dengan perubahan apa tu? Perubahan bahan ataupun B. Perubahan bahan bahagi dengan masa. Okey, bahagi dengan masa.
Ini dia punya formula. Okey. Jadi sekarang ni dia tanya kadar tindak balas, hitung kadar tindak balas purata dalam minit yang pertama. Okey. Kalau awak tengok dekat graf, minit yang pertama ni adalah 60 saat. Ni 60 saat. Jadi masa dia dekat sini, kita padam masa dia adalah 60 saat. Cuma kita kena cari dia punya perubahan ataupun berapakah B dia dekat situ. Okey. So kalau dekat graf awak belajar matematik, okey, masa 60. Jadi kita kena cari dia punya nilai B tadi. Jadi 60 kita tarik sampai garis merah yang melengkung ni. Okey. And then daripada sini kita tarik pergi sini. Jadi dia punya B dia adalah, nilai B adalah 20 cm padu. Okey, masa dia adalah 60 saat ataupun 1 minit. Dia punya bahan B yang tertinggal adalah 20 cm padu. Jadi dekat sini kita kena ubah, kita boleh ubah. Okey, perubahan B tadi adalah, okey, so dekat sini dia akan jadi 20 cm padu. Okey, tulis dengan unit sekali. 3. 60 ni 60 saat. Macam tu. Jadi 20 bagi 6. 60. 20 bagi 60. Macam tu. Okey. So kita tengok dekat bawah ni dia dah tulis dah dia punya jawapan. Dia dah bagi dah. Kita tengok. Ni nampak. Penyelesaian dia. Okey. Tengok. 20 bagi 60. Awak akan dapat 0.33 cm padu per dengan saat. Okey, ataupun S negatif 1. Okey, sebelum tu awak kena tengok dekat sini, minit pertama ni adalah minit pertama daripada 0 saat kepada 60 saat. Ni nampak 0 hingga 60. Macam tu. Okey. Okey, jadi 20 bagi dengan 60. Okey, kita tengok yang B. Yang B ni dia tanya pasal kadar tindak balas purata dalam minit yang kedua. Minit yang pertama. 2 minit yang pertama. 2 minit yang pertama. Maksudnya daripada 0 sehingga 120. Sebab apa? Okey, 0 hingga 60 ini adalah minit yang pertama. Okey, daripada 60 hingga 120 adalah minit yang kedua. Jadi dia nak total daripada 0 sampai 120. Okey, jadi awak tengok masa dia 120. Okey, tengok kat sini masa dia 120. Okey, jadi bahan B berapa? 30. Macam mana awak dapat 30? Awak tengok kat sini 120. Awak tengok kat graf, awak tarik sampai dekat yang merah tu. Awak tengok nilai bagi bahan B tadi, iaitu paksi Y, iaitu 30. Jadi 30 bahagi dengan 120 awak dapat 0.25 cm per dengan saat. Macam tu. Okey. Boleh tak? Boleh faham tak setakat Boleh. ni? Boleh faham. Boleh. Okey, ada tak yang sedikit apa tu yang tak jelas? Ada tak siapa-siapa nak bertanya? Tak ada. Okey, kalau tak ada kita tengok muka surat yang seterusnya. Dia tanya pasal graf yang sama. Okey, kita tengok yang C ni. Okey. C dia tanya hitung kadar tindak balas purata dalam minit yang kedua. Minit kedua ni maksudnya adalah masa daripada 60 saat sehingga 120 saat. Kenapa jadi macam tu? Minit yang kedua saja. Dia nak minit yang kedua saja. Maksudnya daripada sini habisnya 1 minit, dia start kat sini. Okey, 60 hingga 120. Dia nak minit yang kedua sahaja. Jadi kena kira daripada sini saja. Jadi masa yang dia ambil adalah 120 tolak dengan 60. Jadi 60 saat saja dekat sini. Okey, awak tengok masa dia. Nampak? 120 tolak dengan 60, kita dapat dia punya masa. Dia punya bahan
bahan B yang tertinggal tu, kita tengok dekat sini. Untuk 120, kita tarik sampai atas ni, kita dapat 30. Okey, lepas tu awak tengok dekat sini 60, kita tarik sampai sini, kita tengok 20. Jadi 30 tolak dengan 20, awak akan dapat 10. Jadi dia nak masa dekat sini saja, ataupun nilai yang dekat sini, ataupun perubahan yang berlaku di sini. Okey, dalam minit yang kedua sahaja. Dia berbeza dengan soalan yang tadi. Soalan tadi dia kata apa? Soalan tadi tu dia nak 2 minit yang pertama. 2 minit yang pertama maksudnya daripada 0 saat hingga 120. Maksudnya daripada awal. 0 hingga 120, iaitu hingga minit yang kedua. Kena ambil daripada 0. Dia lain, dia tak sama dia tak sama. Jadi kena fahamkan betul-betul ayat dia. 2 minit yang pertama dengan minit kedua. Minit kedua sahaja. Yang ni maksudnya kena ada sahaja belakang ni. Mungkin supaya kita lebih jelas minit kedua. Jadi kena fahamkan betul-betul. Jadi dia punya hasil tindak balas akan berubah kat sini. Memang lain. Kat sini bila kita kira-kira kita dapat 0.17 cm per saat. Berbanding dengan tadi 0.25. Tak sama nilai dia. Jadi kena fahamkan betul-betul ayat dekat sini. Itu saja. Kena fahamkan betul-betul. Okey. Baik. Okey. So, kita tengok soalan D. Soalan D, kadar tindak balas, dia suruh kita cari kadar tindak balas dalam minit yang ketiga sahaja. Sepatutnya ada kata sahaja kat sini Jadi minit ketiga ni dia ambil kira daripada 120 saat hingga 180 saat. Iaitu pada, kalau kita tengok kat graf ni, dekat minit yang kedua ni, daripada minit kedua sampai minit ketiga. Dia nak yang dekat sini saja. Jadi masa yang diambil adalah 180 tolak 120, awak dapat 60 saat. Dia nak yang sini saja. Okey. Dia punya perubahan bahan B pun sama juga. Awak tarik kat sini, tarik sampai graf ni, awak tengok kat sini 35. Okey, 35 tolak dengan yang ni, awak tarik sampai sini dapat 20 30. 35 tolak 30, awak dapat 5 je kat sini. Macam tu. Dia nak yang minit ketiga sahaja. Okey, jadi 5. Okey, dia dah buat tadi, dah tolak, dapat 5 bahagi dengan masa yang dia ambil adalah 60 saat. Jadi kadar tindak balas dia lebih laju. Kan? 0.08. Okey. Macam tu. Jadi kena ingat dia punya terms dekat sini. Supaya kita boleh faham apa yang dia nak. Okey. So, kita lihat pula soalan yang terakhir. Dekat graf yang sama Hitung kadar tindak balas purata keseluruhan tindak balas tersebut bagi tindak balas ini. Okey, awak tengok jumlah isi padu gas oksigen yang terkumpul, bahagi masa yang diambil untuk tindak balas lengkap. Awak tengok kat sini dia ambil kat sini. Dia ambil kat sini 35. Sebab apa ambil 35? Sebab apa? Tindak balas tadi dia dah habis dekat situ, dia dah finish. Dia dah tamat dekat situ. Habis kat situ. Jadi nilai yang terkumpul adalah 35. Bahagi dengan masa yang diambil. Macam mana nak tahu? Kita tarik, tengok sampai sini. Berapakah masa yang diambil? Sini. 180 saat. Jadi tindak balas tersebut mengambil masa selama 180 saat untuk melengkapkan tindak balas tersebut. Itu maksud dia. Jadi nilai dia 35, awak bagi dengan 180, kita akan dapat 0.19 padu per dengan saat. Macam tu. Okey, macam itulah. Jadi kena faham dia punya apa yang dia nak. Okey, macam tu. Okey, jadi faham tak? Boleh faham tak setakat ni? Setakat yang apa yang saya terangkan ni? Boleh. Okey, cantik. Okey. Kalau boleh, kita pergi kepada yang seterusnya sikit lagi. Yang ini.
Yang ini ya, yang ini nombor 2 ni dia cakap hitung kadar tindak balas pada tempoh masa tertentu atau kadar tindak balas untuk seketika waktu. Dia tak sama macam tadi. Macam tadi tu yang nombor 1 tu dia kata kadar tindak balas purata. Jadi kita boleh ambil terus nilai tersebut. Kalau dia tanya 60, 60 boleh ambil terus. Okey. Ini untuk purata. Kalau untuk yang tadi tu, yang nombor 2 ni lain sikit. Kadar tindak balas pada tempoh masa yang tertentu. Lagi spesifik. Jadi dia akan jadi susah sikit. Jadi bila melibatkan masa tertentu ni, kita kena cari dia punya kecerunan. Kalau dapat lihat kat sini, dekat graf ni, okay, dia tanya kadar tindak balas pada masa 20 saat. Kalau yang tadi tu kita ambil 20 saat, kita tengok sini, kita tarik, kita pergi sini, so dapat 35. 35 bahagi dengan 20 dah dapat dah. Tapi untuk tindak balas untuk masa yang tertentu, dia lebih spesifik. Kita kena cari dia punya kecerunan. Pada masa 20 saat ni, kita tarik sampai sini, point sini, kita kena buat dia punya garis kecerunan macam ni. Dia susah sikit. Okay, so dia susah sikit kat sini. Okay, so sekarang ni kita tengok contoh nombor 1. Okay, kadar tindak balas pada masa 20 saat. Kita tengok 20 saat. So, kita tarik, kita naik atas. Sampai sini, so dekat sini. Kita kena gariskan satu garis kecerunan yang kena kepada titik 20 saat tersebut. Nampak? Dia sentuh kepada titik 20 saat tersebut. Dia sentuh. Jadi garis tu perlu digaris macam ni. Kalau dia tanya pada saat ke-40. Ni 40. Tengok 40. So kat sini, so kita kena garis kecerunan yang sentuh ke-40 tersebut. Dia macam tu. Dia kena. Dia macam tu. So kalau awak dapat lihat kat sini, kecerunan untuk yang ni dengan yang ni tak sama. Jadi kadar tindak balas adalah ditunjukkan oleh nilai kecerunan graf tersebut. Pada saat ke-20 dia punya kecerunan graf dia macam ni. Pada saat ke-40 kecerunan dia macam ni, mendatar sikit. Jadi yang lebih cerun tadi akan maksudnya tindak balas dia lebih cepat. Yang ini lebih cepat berbanding yang ini. Jadi tak sama. Jadi untuk kedua ni dia agak susah sikit. Sebab apa? Kita kena lukis dia punya paksi kecerunan. Bila kita dah lukis dia punya paksi kecerunan, kita kena kira dia punya kecerunan. Macam ni. Macam mana nak kira? Okey, kita tengok. Mari kita lihat sama-sama. Saya padam dulu yang tadi. Saya padam kejap. Okey, so pada masa 20 saat, tengok. Sampai sini, okey. So dia dah buat paksi kecerunan. Lepas tu dia buat paksi Y. Awak tengok ni, PQ ni adalah paksi Y. Okey, so saya tulis dekat sini Y. Okey. So dekat sini pun dia buat juga R dengan Q. Ini kita panggil paksi X. Okey, dalam matematik untuk mencari kecerunan yang kita panggil dia M, kan? M adalah kecerunan. M sama dengan apa? Awak belajar matematik kan? M sama dengan Y bagi dengan X. Y bagi dengan X. Macam tu. Cuma sekarang ni kita nak tahu berapa panjang Y ni. Okay, PQ ni adalah Y. Paksi Y. Berapa panjang dia? Kita kena tolak lah. Dekat sini berapa? Tengok ni. Kat sini berapa? Okay, kita tengok kat sini lah. Dia bagi contoh. Ni 49. Ni nampak Ni 49. Okay, so saya type supaya lebih jelas. Saya letak kat sini 49.0. Okay, di sini 49. Dekat sini Q berapa Q? 21. Yes, 21.0. Jadi awak kena tolak yang ni, tolak yang ni, awak akan dapat yang ni saja. Kenapa kena tolak? Yalah, 49 ni daripada sini, daripada bawah ni.
Daripada sini sampai sini panjang dia 49. Kita tak nak panjang ni. Kita buang yang ni. Jadi panjang ni adalah 21.0. Jadi bila kita tolak 49 tolak 21, maka awak akan dapat panjang ini sahaja. Jadi bila awak tolak kat sini, awak tolak ni. Awak akan dapat 28.0. Jadi panjang ini awak dapat 28.0. Okey. So sama dengan saya buatkan y sama dengan 28.0. Macam itulah matematik. Nampak y ni, paksi y awak dapat 28.0. Kita nak bahagi dengan x. Nilai x ni kita kena cari kat panjang x ni. So kita kena tengok apa tolak apa. Okey. Dekat sini berapa nilai x? Dekat sini awak tengok kat sini dia kata 29. 29. So dekat sini 29. Paksi x kat sini 29. 29.0. Okey, ataupun 29 saja, 29 saat. Okey, 29 saat ni adalah daripada sini sampai sini tau. Tapi kita tak nak yang ni. Ni kita tak nak panjang ni. Kita nak daripada R sampai Q je. Jadi 29 daripada sini sampai sini, tolak panjang yang sini. Kita tak nak. Panjang ni berapa? Panjang ni kita tengok kat sini point dia kita tengok. Panjang dia adalah 9. Sama macam ni. Okey, R ni adalah 9 saat. 9 saat. Jadi 29 tolak 9 awak dapat X ni panjang ni sama dengan 20 saat. 20. 20 Jadi Y 28, X 20. Y bagi X awak akan dapat kecerunan. Okey, kecerunan. Nampak? Dia bagi 28 bahagi dengan 20 awak akan dapat kecerunan. Jadi ingat, kadar tindak balas adalah kecerunan bagi graf tersebut. Macam tu. Okey. Okey. So, mari kita lihat dia punya soalan. Mari kita lihat soalan dia. Okey. Ini dia bagi gambar rajah. Dalam satu eksperimen, ketulan zinc yang berlebihan akan bertindak balas dengan asid hidroklorik cair. Ni zinc ni. Bila campur dengan asid ni apa jadi? Dia akan bertindak balas. Okey, dia akan menghasilkan gas hidrogen. Ni gas hidrogen ni. Okey, zinc akan habis macam tadi saya cakap kan. Zinc ni adalah bahan apa? Bahan B. Bahan A. Okey, macam saya cakap tadi, bahan A akan habis. Okey, tapi dalam eksperimen ni kita tak boleh ambil bahan A untuk kita ukur, susah. Macam mana kita nak ukur? Kita ukur dia punya hasil dia. Kita ambil hasil dia adalah gas hidrogen iaitu B. Kita boleh ukur. Sebab apa kita boleh ukur? Kita boleh tengok dekat dia punya ni, burette ni. Okey, ada bacaan dia. Kita boleh ukur. Jadi A ni kita tak boleh ukur, susah. Bila dah habis macam mana kita nak ukur kita ambil B. Okey. Jadi B bahagi dengan masa-masa yang tertentu. Macam itulah. Macam tu. Okey, so kita tengok. Mari kita lihat soalan. So dalam eksperimen ni kita ambil yang B tadi, gas hidrogen yang terhasil ataupun hasil yang semakin bertambah tadi kita ambil. Okey, so kita tengok soalan. Ni graf dia. Soalan dia dekat bawah ni soalan dia. Okey. Isi padu gas hidrogen yang terbebas dicatatkan pada sela masa 40 saat. Ni 40 saat. Setiap 40 saat dicatatkan berapakah isi padu. Okey, 40 saat yang pertama, 40 saat yang kedua, 40 saat yang ketiga. Berapakah isi padu gas yang terhasil? Semakin bertambah. Sebab apa? Yang ni graf B. Okey, yang ni graf B. Dia semakin bertambah. Macam tu. Okey, soalan dia, graf isi padu gas hidrogen melawan masa ditunjukkan dalam rajah di bawah. Soalan dia, hitungkan bagi tindak balas ini. Hitungkan kadar tindak balas pada masa 60 saat. Okey, pada masa 60 saat. Kalau dia tanya hitung kadar tindak balas purata, senang. Kita cari 60 saat. Kita tarik sampai dekat graf melengkung ni, kita tengok ni berapa. So kita ambil nilai ni, kita bahagi dengan masa. Senang, tak ada masalah. Kalau purata. Tapi soalan ni ditanya hitung kadar tindak balas pada masa 60 saat.
Dia bukan tanya purata yang ni dia tanya pada masa yang lebih spesifik. Jadi kita kena buat dia punya kecerunan graf tadi macam tadi tu. Okey, so mari kita lihat macam mana dia buat penyelesaian dia. Dia bagi contoh kat bawah ni. Ni contoh dia, okey. Baik, untuk 60 saat yang pertama awak tengok. Ni 60. Nampak dia tarik sampai atas sampai sini. So dia tarik graf kecerunan daripada sini sampai sini. Dah dapat tu, dia cari paksi Y. Dia buat segitiga untuk mendapatkan paksi Y. Ni paksi Y ni. Ni, yang ini paksi X. Okey. Kalau dalam matematik untuk mendapatkan paksi Y ni, yang ni berapa ni? Kan awak belajar kan? Awak belajar Y2 tolak Y1. Kan Y2 tolak Y1. Yang mana Y2? Yang Y2 tu yang tinggi. Y2 kat sini. Yang tinggi. Yang rendah ni Y1. Bila awak tolak awak akan dapat Y yang dekat sini. Macam tu. Okey, X sama dengan X2 tolak X1. X2 kat sini. X1 dekat sini. Bila awak tolak awak akan dapat panjang yang ini saja, X. Okey, X2 tolak X1. Macam tu. Tolak X1. Okey. Macam tu. Okey, ada orang tanya. Semalam saya ajar kelas Luna. Budak tanya, cikgu, okey, boleh tak kalau saya tarik graf kecerunan ni daripada sini, saya tarik sampai, dia nak tarik lebih sikit daripada sini sampai sini, boleh tak cikgu? Boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Bila awak tarik sampai sini kecerunan, awak akan dapat benda yang sama juga. So dekat sini awak kena tarik sini sampai sini. Di sini. Lepas tu daripada sini awak tarik sampai sini. So awak akan dapat segitiga macam ni. Jadi awak akan dapat nilai Y dekat sini yang lebih besar. Nilai X dekat sini pun yang lebih besar. Bila awak bahagi, dia sama je. Awak akan dapat nilai yang sama. Kecerunan yang sama. Sebab apa? Sebab kecerunan dia sama. Kecerunan dia sama. Dia sama cerun. Sama cerun. Nilai yang awak akan dapat sama je. Tak kisahlah awak tarik lagi besar pun, dia akan sama. Sebab apa? Kecerunan dia sama. Lainlah kalau graf tu dekat sini. Okey. Dia macam ni. Sekejap. Sorry. Saya padam. Kalau graf tu awak tarik macam ni. Yang ini tak sama kecerunan. Kecerunan yang ini nilai dia takkan sama dengan kecerunan yang ini. Sebab kalau kita tengok daripada mata kasar pun memang tak sama. Sebab apa? Dia punya cerun dia lain. Yang ini dengan yang ini tak sama dah. So tak payah kira pun tak apa. Kita tahu dah, oh yang ini graf yang ini dengan ini tak sama nilai dia. Sebab apa? Dia punya kecerunan dia tak sama. Yang ini lebih cerun, lebih tajam berbanding yang ini. Okey. Kalau ada satu lagi graf kecerunan, contohlah dekat sini kita ambil. Saya gariskan kat sini. Saya garis kat bawah ni Saya garis sampai sini. Antara garis kecerunan yang ni dengan yang ini dengan yang ini, yang mana lagi cerun? Dah tentu yang ini lagi cerun. Nampak? Tak sama. Dia lebih tajam. Bila dia lebih tajam, bermaksud kadar tindak balas dia lebih cepat berbanding dengan yang ini dengan yang ini. Tak sama. Bila lebih cepat, bermaksud bila awak kira-kira, awak cari dia punya Y dengan X, awak kira-kira awak akan dapat nilai dia lebih besar, lebih banyak. Dia tak sama. Kecerunan dia tak sama macam tu. Sebab itu tadi ada budak tanya, cikgu kalau saya lukis dekat sini tadi, graf tadi, saya tarik sampai belakang, boleh? Boleh, tak ada masalah. Awak akan dapat nilai yang sama juga.
Tapi dalam contoh ni saya padam balik, saya padam yang tadi. Saya padam. Dalam contoh ni dia cuma lukis daripada sini sampai sini. Ni dibagi contoh. Okey, kalau kita nak kira sendiri pun terpulang pada kita tarik daripada sini sampai sini pun tak ada masalah. Sebab apa? Kecerunan dia sama condong. Okey. Itu dia. Okey. Baik. So, untuk pada saat yang ke-60, dia lukis kecerunan dia daripada sini sampai sini. Lepas tu dia cari nilai Y, dia cari nilai X, dia bahagi, dia akan dapat kecerunan dia dekat sini. Mari kita lihat jawapan dia. Okey, mari kita lihat. Macam ni. Kadar tindak balas pada masa ke-60 saat, okey, ditunjukkan ataupun sama dengan kecerunan tangen lengkung pada 60 saat. Okey, dia dah buat dah. So, dia dah cari, dia dah tolak-tolak apa semua, dia dapat macam ni. 0.25 cm padu per saat. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Dia tanya pada 120 saat. 120 saat. Ni nampak ni. Okey, dia tarik. Saya besarkan sikit. Okey, 120 saat. Kita tengok kat sini. Dia tarik graf kecerunan daripada sini sampai sini. Dia tarik. Ikut suka hati kita. Kalau kita nak tarik daripada sini sampai sini pun boleh. Tak ada masalah. Sebab kecerunan dia sama. Sini sampai sini. Sampai sini. Tak ada masalah. Sebab kecerunan dia sama. Macam tadi tu. Soalan yang tadi tu. Dia kira untuk 60 saat. Dia punya kecerunan dia lain. Tak sama. Tengok kat sini kan. 60 saat. 60. Tengok. Zap. Kan lain tu kecerunan dia. Nampak yang ni. Okey, yang ni lebih cerun berbanding yang ini. Tak sama kan? Okey. So dalam soalan ni untuk 120 ni dia tarik graf tersebut daripada sini sampai sini saja. Ikut terpulang pada dia. Okey, sebab untuk memudahkan dia untuk kira. Sebab apa? Kalau lebih besar lebih susah kita nak kira, lagi banyak kan. Sampai tak cukup kertas. Macam tu. So dia tarik daripada sini sampai sini, dia dapatkan nilai Y dia tu. Dia dapatkan nilai Y. Y2 tolak Y1, maka awak akan dapat nilai Y dekat sini. Dan cari nilai X. X2 tolak X1. Kenapa X2 kat sini? X2 ni lebih besar nilai dia. 160. Tolak dengan 80. Awak akan dapat X yang dekat sini saja. So, dekat sini X. Jadi, M ataupun kecerunan sama dengan Y bahagi dengan X. Kan? Kita tengok. Betul tak dia buat tu? Tengok. Okey. Nampak ni. Ni 47.50 tolak 38.50 ni. Y ni. Y2 tolak Y1. Dapatlah Y. 9 cm padu. Okey, bahagi dengan X. 160 tolak 80. 160 X2 tolak X1. 80, maka awak akan dapat 80. Jadi Y bahagi dengan X, awak akan dapat nilai 0.11 cm padu per saat. Macam tu. Okey. Sekarang ni, tadi kan saya cakap, okey, ni kecerunan dia, nilai kecerunan dia sekarang ni, nilai dia 0.11. Okey, so saya tulis kat sini 0.11. So, kejap, saya padam dulu. Saya padam yang M dulu. Okey. Nilai kecerunan dia dekat sini, sekarang ni, bila dia dah kira, dia dapat 0.11. Okey, kita tulis kat sini 0.11 nilai dia. Nilai dia sekarang. Okey. Okey. Yang tadi tu, yang untuk 60 apa tu? 60 saat tu, kita tengok balik. Berapa nilai dia? Tengok balik ke atas. Okey, kita tengok balik ke atas. Yang ni untuk 60 kan? Untuk 60 kan? Ni dah kira kan untuk 60 tadi. Jadi nilai dia dekat sini dia dah kira-kira kan dapat 0.25. So kalau kita boleh tuliskan, saya lukiskan dia punya kecerunan dia 60 60 tadi.
60. Saya lukiskan kecurunan. Okey, saya besarkan sikit kejap. Sorry. Saya kena pakai desktop lah lain kali. Stang Okey. Yang ini saya lukis kecurunan untuk 60 60 tadi. Saya lukis ini 60. Saya lukis. Okey. Okey. So kita ada kecurunan untuk 120, kita ada kecurunan untuk 60 pada saat ke-60. Ini kecurunan ni lain. Okey, daripada mata kasar kita lihat kecurunan yang ni lebih cerun berbanding dengan kecurunan yang ni. Okey, yang mana lebih cerun bermaksud kadar tindak balas dia lebih cepat, lebih laju. Ni lebih cerun. Okey, yang ini kadar tindak balas dia lebih cepat berbanding yang 120. Itu kalau kita lihat daripada mata kasar. Kalau kita lihat daripada pengiraan kita tengok nilai. Kalau yang untuk cerunnya ni, nilai dia 0.11. Ni. Kalau untuk 60, ini nilai dia. 0.22. Okey, saya type kat sini, nilai dia 0.25, sorry. Apalah. Nampak? 0.25 kat sini kecerunan dia. Untuk 60 saat tadi. Ini dia punya kadar tindak balas 0.25. Yang ini pula untuk kadar tindak balas untuk masa 120, ini kecerunan dia. Nilai dia 0.11. Jadi yang mana paling besar? Antara 0.11 dengan 0.25. Mestilah 0.5 lagi besar. Okey. Jadi betul lah anggapan kita bahawa kecerunan yang ini ataupun tindak balas dia yang ini lebih cepat. Sebab apa? Nilai dia lagi besar pada yang ini. Macam tu. Kita boleh buktikan melalui pengiraan dia punya kecerunan. Okey, itulah dia kadar tindak balas. Okey. Macam tu. Okey. Nampak macam susah sikit kan? Tapi setakat ni ada soalan tak? Tak. Ada soalan? Memang susah sikit. Memang agak susah sikit untuk bab ni. Tapi sebenarnya kalau kita buat banyak latihan, kita akan faham. Itu je. Kita akan faham. Kalau awak mahir dalam matematik, mahir dalam graf, mahir dalam untuk mencari kecerunan graf, Y bahagi dengan M, memang tak ada masalah. Okey. So, mari kita lihat apa yang ada seterusnya. Mari kita lihat dulu apa yang ada. Ini latihan. Kita akan buat kejap lagi. Kita tengok dulu yang ni. Kita habiskan dulu bab 4 ni. Saya nak habiskan. Memang senang je. Okey, kita tengok pada faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas tersebut. Dia sama ada dia cepat ataupun dia lambat, kan? Okey, kita tengok faktor suhu. Suhu bahan tindak balas. Ni dia punya huraian dia. Apabila suhu bahan tindak balas meningkat, maka kadar tindak balas juga akan meningkat. Dia lebih cepat. Okey, suhu membantu tindak balas berlaku dengan lebih cepat. Jadi kena faham. Okey, selain daripada tu suhu, kehadiran mangkin. Mangkin ni adalah suatu bahan yang membantu tindak balas tersebut bertindak dengan lebih cepat. Okey, apabila mangkin digunakan, dalam suatu tindak balas, kadar tindak balas tersebut akan meningkat ataupun lebih cepat. Okey, jadi yang ketiga kita tengok kepada kepekatan. Okey, kepekatan. Apabila kepekatan bahan tindak balas meningkat, kadar tindak balas juga akan meningkat. Tu. Okey, faktor yang keempat adalah faktor tekanan. Okey, dia punya huraian dia, apabila tekanan meningkat, kadar tindak balas dengan bahan tindak balas berkeadaan gas juga akan meningkat. Jadi tekanan juga membantu tindak balas supaya lebih cepat. Kena faham Okay, dan faktor yang terakhir adalah faktor saiz. Okey, huraian dia, apabila saiz bahan tindak balas berbentuk pepejal berkurang, kadar tindak balas akan meningkat. Contoh awak buat air Milo, awak guna apa? Guna gula batu dengan gula yang lebih halus. Okey, mana lebih cepat untuk kita bancuh?
sudah semestinya guna gula yang lebih halus. Sebab apa dia senang nak melarut. Okey, saiz juga membantu tindak balas berlaku dengan lebih cepat. Okey, saiz yang lebih kecil membantu mempercepatkan kadar tindak balas. Itu dia. Inilah faktor-faktor dia. Senang je, suhu, kepekatan, saiz, tekanan dan juga mangkin. Okey. Baik, kita tengok habis dah. Bab ni habis, sikit je lagi. Kita tengok kepada dia punya kegunaan. Ini kegunaan dia. Baik. Yang ni. Okey, ni last. Ini last dalam bab 4. Aplikasi konsep kadar tindak balas. Kegunaan konsep kadar tindak balas. Okey. Contohnya peti sejuk. Tengok contoh peti sejuk. Okey, dia berfungsi untuk menurunkan suhu makanan atau minuman yang disimpan di dalamnya. Okey, penurunan suhu ini boleh melambatkan makanan menjadi rosak. Okey, makanan yang kita simpan tu, kalau kita simpan dalam peti ais, dia akan lambat rosak. Kita boleh tahan lebih lama. Sebab apa? Sebab apa? Peti ais tersebut telah melambatkan proses tindak balas bakteria. Kan? Okey, bakteria tersebut dia boleh merosakkan makanan-makanan kita. Jadi bila kita simpan dalam peti ais, dia boleh menurunkan suhu bagi tindak balas tersebut supaya lebih lambat. Itulah fungsinya. Okey, ini adalah antara contoh-contoh aplikasi ataupun kegunaan konsep kadar tindak balas. Okey, contoh lain seperti contoh proses Haber. Proses Haber ni. Okey, fungsi dia untuk proses ni, okey, fungsi dia adalah untuk menghasilkan amonia. Okey, dalam proses ini dia menggunakan suhu pada 450 sehingga 550 dan juga tekanan pada 200 atmosfer. Dia menggunakan tekanan dan juga suhu untuk membantu proses Haber ni untuk menghasilkan amonia. Okey, ni contoh-contoh. Okey, satu lagi contoh adalah proses sentuh. Dalam proses sentuh ni dia menggunakan apa? Dia menggunakan suhu juga, okey, tekanan, okey, untuk menghasilkan last sekali untuk menghasilkan asid sulfurik. Ni hasil dia. Okey, asid sulfurik ni kita boleh buat apa? Kita boleh buat baja, okey, dan diguna pakai oleh banyak-banyak kilang untuk proses-proses dia orang lah. Okey, itu dia kegunaan tindak balas dalam aplikasi seharian. Ini dia punya ringkasan. Proses Haber memerlukan suhu 450 hingga 550, tekanan pada 200 atm dan juga mangkin serbuk ferrum. Kan? Dan satu lagi proses sentuh, dia memerlukan suhu pada 450 darjah Celsius, tekanan pada 1 atm dan juga mangkin bahan ni, vanadium oksida. Okey, itu dia. Jadi dah habis. Jadi kita dah habis bab 4. Okey, itu saja bab 4 ni sebenarnya. Tak susah. Kalau kita banyak buat latihan apa? Latihan yang tadi tu. Latihan yang menjurus kepada soalan yang boleh keluar dalam peperiksaan SPM. Soalan mana? Soalan yang ni. Okey. Saya nak kita buat sama-sama lah soalan ni. Okey, saya nak awak respon. Sekejap je, tak susah pun. Sekejap je. Okey, so kita tengok soalan ni. Muka surat 124. Okey, kita tengok soalan 1. Berikan satu contoh tindak balas cepat dan satu contoh tindak balas perlahan dalam kehidupan harian. Tadi kita dah tengok dah tadi. Apa dia? Satu tindak balas cepat dan lambat. Siapa boleh bagi? Cepat yang gas butana je ke? Okey, tindak balas cepat gas butana, betul. Balas cepat pembakaran kan? Ataupun nyalaan gas butana. Tak kisahlah nyalaan gas petrol pun boleh. Kan? Nyalaan pembakaran pun boleh juga. Boleh je. Sebab apa? Dia berlaku dengan tindak balas yang cepat. Dia cepat. Okey, satu lagi tindak balas lambat ataupun perlahan. Apa dia? Apa dia? Yang tadi tu kita tengok muka surat apa? Muka surat
Yang tadi tu. Ni. Contoh tindak balas perlahan seperti proses pengaratan besi. Okey. Selain daripada pengaratan besi, apa lagi yang awak tahu? Proses-proses tindak balas yang berlaku dalam kehidupan kita. Antara yang lain adalah proses fotosintesis. Pun boleh juga. Pun boleh. Okey. Fotosintesis. Fotosintesis ni adalah proses yang dilakukan oleh tumbuh-tumbuhan. Okey, dia buat makanan dia sendiri. Dia memerlukan masa juga untuk buat makanan dia sendiri tersebut. Okey, jadi proses dia adalah agak perlahan. Okey, selain fotosintesis, proses pengaratan besi tadilah. Okey. Macam tu. Okey, baik. Kita tengok soalan nombor 2. Apakah maksud takrifan kadar tindak balas? Apa maksud kadar tindak balas? Kadar tindak balas adalah perubahan apa? Perubahan apa? Perubahan bahan tindak balas lah. Okey. Tindak balas. Ni dia punya maksud. Kadar tindak balas adalah perubahan bahan tindak balas dengan ataupun per unit masa. Kan betul kan? Kalau ikutkan daripada dia punya persamaan, kadar tindak balas adalah perubahan bahagi dengan masa. Inilah maksud dia. Inilah dia punya takrifan ataupun definisi dia. Okey. So kita tengok soalan nombor 3. Nombor 3, rajah 1 menunjukkan graf isi padu gas hidrogen yang terbebas. Semasa tindak balas tu, okey, gas hidrogen akan terbebas. Okey, melawan masa. Hitung kadar tindak balas purata. Jadi hati-hati kat sini, perkataan purata. Kena hati-hati. Okey, purata. Bila purata kita tak payah buat dia punya apa? Kecurunan. Kita tak payah cari Y, kita tak payah cari X, tak payah. Kita terus direct je kita boleh kira. Okey, tak payah kira dia punya kecerunan. Okey. A, hitung kadar tindak balas purata dalam 2 minit yang pertama. Maksudnya daripada kosong. Okey, kosong sampailah minit yang pertama, iaitu 60 saat. Okey, lepas itu minit yang seterusnya sampai sini. Minit yang kedua, okey, iaitu pada 120 saat. Okey, ni masa dia. 120 saat. Okey, kita tarik, kita tengok dia punya tu isi padu. Kita tarik sampai mana? Sampai sini. Sampai graf ni, lengkung ni, untuk mencari dia punya isi padu hidrogen. Tarik sampai sini. Berapa ni? 60. Jadi dia tanya kadar tindak balas. Bukannya dia tanya isi padu je. Okey. Jadi awak kena bahagilah. Awak kena bahagi. Okey. 60 awak kena bahagi dengan masa dia 120. Jangan lupa tulis dia punya unit. Sentimeter padu bahagi dengan 120 saat. Jawapan dia awak akan dapat 0.2 sentimeter padu per saat. -1. Okey, saya type ni dia apa? Dia tak convert Okey, inilah jawapan dia. Okey, tak perlu nak cari nak buat dia punya kecurunan. Tak payah awak buat kecurunan. Tak payah buat dia punya kan. 120 awak buat kecurunan kat sini. Tak payah. Sebab apa? Dia punya soalan dia awak kena tengok dekat sini, purata. Purata kita tak payah cari dia punya
kecerunan. Okey, dia lebih senang sikit. Okey, so kita tengok yang nombor 2. Soalan B. Dalam minit yang kedua. Minit kedua sahaja. Okey, yang tadi tu, yang A tadi dalam 2 minit yang pertama. 2 minit. Minit yang pertama, minit yang kedua. 2 minit pertama. Soalan B dalam minit yang kedua sahaja. Minit yang kedua maksudnya daripada minit pertama sampai sini saja. Okey, kita kena ambil nilai ni. Berapa masa yang dia ambil dekat sini? Masa yang dia ambil adalah 120 tolak dengan 60. Jadi 60 dekat sini. Dekat sini 60. 60 saja. 60 saat. Okey, lepas tu dia punya isi padu kita tengok Kita tengok 60, kita tarik atas ni, kita tengok kat sini. So sini 40. Pada minit ke 120 kita tarik tengok isi padu dia 60. Jadi kita nak yang dekat sini saja. Berapa bacaan dia? 60 tolak 40 awak akan dapat kat sini 20 sahaja. 20 cm padu. Jadi awak bahagikan yang ini bahagi yang ini, awak akan dapat kadar tindak balas dia berapa bacaan. Okey. Dan yang last sekali. Kadar tindak balas bagi keseluruhan tindak balas tersebut. Berapa? Berapa? Okey, yang ini saya nak tanya, siapa boleh respon? Cik saya cakap. Hitung kadar tindak balas bagi keseluruhan tindak balas ini. Berapa? Kita nak ambil masa dia berapa? Isi padu hidrogen berapa? Cepat. Saya tulislah kat sini. Siapa boleh bagi? Berapa isi padu hidrogen kat sini? Ni berapa? Berapa masa dia kat sini? Masa berapa? Cepat. Keseluruhan tindak balas. Tahu tak? Okey, kalau awak tengok dekat tindak balas ni, dekat graf ni, okey, daripada kosong awak tengok isi padu dia semakin bertambah sampailah kat ujung ni. Isi padu dia kat sini berapa? Last kali dekat sini adalah 60. Tengok sini isi padu dia 65. Kan? 65. Dekat sini 65. Lepas tu dia tak naik dah Okey, masa berlalu. Okey, minit yang berikutnya ataupun saat yang berikutnya masa berlalu, tapi isi padu tetap sama 65. Bermaksud tindak balas dekat sini dah lengkap. Dah tak ada, dah habis dah. Jadi kadar tindak balas keseluruhan, kita tengok masa yang diambil untuk melengkapkan. Masa ini dia ambil untuk melengkapkan tindak balas ini adalah, tengok dekat sini. Masa dia yang last ni adalah 150 saat. So dekat sini masa dia 150 saat. Padam. Okey. So masa yang diambil adalah 150 saat. Okay, saya tak ada pen tu yang jadi macam ni. Okay, 150 saat. Masa kita dah tahu saat, tapi kita tak tahu dia punya isi padu 150 kan sini. So isi padu dia 65. 65 kita dah tahu. Okay, 65. Jadi bahagi je 65. Jadi bila awak bahagi, awak akan dapat nilai dia kat situ. Okay, macam tu. Okay, so untuk bab 4 ni saya nak awak siapkan latihan formatif ini sahaja. Awak salin balik apa yang kita bincangkan. Okay, buat dalam buku dan nanti awak hantar kat saya macam biasa. Okay, saya akan screenshotkan yang ni. Saya screenshotkan, saya paste dekat dalam grup supaya awak boleh refer.
untuk jawapan dia. Okey, yang ni pun saya dah record. Apa yang kita bincangkan dia dah record. Jadi saya akan upload dalam YouTube. Awak boleh tengok balik untuk cari dia punya jawapan dia tadi. Okey. Saya nak awak buat yang ni saja, praktis formatif 4.1. Siapkan semua. Okey, boleh tak? Boleh ke tak boleh? Baik kau. Cubalah, cuba buat. Okey, saya rasa itu saja. Kita akan cuti bermula hari esok selama 2 minggu. Jadi kita takkan ada kelas lah. Jadi kita akan start balik kelas kita selepas daripada itu, insya-Allah. So saya nak awak siapkan ini dan hantar pada saya. Itu saja. Okey, kalau ada sebarang masalah awak boleh refer kepada video yang saya akan post dalam YouTube. Okey, saya rasa itu saja. Okey, boleh tak? Itu saja untuk hari ini. Baik. Boleh. Okeylah Okey. Okey, sekian. Okey, berjumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Sama-sama.